بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك كما باركت على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل طيب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, pada bulan Rajab yang penuh kemuliaan ini dan keberkatan. Allah masih lagi panjangkan umur kita dan berikan kita kekuatan dan kelapangan pada malam ini untuk sama-sama kita duduk dalam suatu majlis ilmu dalam kita membincangkan kitab At-Taqrirat As-Saniyah fi Halli Al-Fadhil Manzumah Al-Baiquniyah yang disusun oleh Al-Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu ta'ala, yang menghuraikan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Yang mana kita berhenti pada 2 minggu lepas. Mohon maaf, minggu lepas tak dapat diadakan pengajian kitab ini. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung, yang mana pada pengajian yang lepas kita telah membicarakan tentang hadis al-marfu', tentang hadis marfu' yang merupakan suatu bahagian dan juga jenis hadis berdasarkan kepada siapa yang dinisbahkan hadis tersebut. Dan hadis marfu' ini merupakan sifat kepada matan hadis. Baik, jadi untuk malam ini kita akan sambung sedikit lagi perbicaraan tentang hadis marfu', yang mana kita akan datangkan contoh-contoh untuk lebih kita memahami tentang maksud hadis marfu' itu. Apa disebutkan tentang hadis marfu', maka kita bawakan contoh-contoh pada malam ini insya-Allah. Jadi sebelum kita meneruskan pengajian malam ini, mari sama-sama untuk kita mengulangi hafazan Manzumah Baiquniyah ini daripada awal bait yang pertama sehinggalah bait yang ke-7 yang menyebut tentang hadis marfu' ini. Dan mudah-mudahan kita ulang dan kita hafaz dan kita ingat. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita untuk memahami kunci ilmu mustalah hadis. Baik. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi 'idda wa kullu wahidin ata wa hadda. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. Baik. Jadi bait yang terakhir tadi iaitu wa ma udhifa linnabiyil marfu'u, maka ini yang kita bincang tentang hadis marfu'. Adapun selepas itu wa ma litabi'in huwal maqtu'u, itu menjelaskan tentang jenis hadis maqtu' pula. Itu kita akan bincangkan pada majlis yang akan datang.
Baik, jadi cuba kita ulang balik untuk kita memahami tentang hadis marfu', jenis hadis marfu' ini. Maka disebutkan oleh nazim, wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u, apa-apa hadis yang disandarkan kepada nabi, yakni dinisbahkan hadis itu nabi yang mengucapkannya atau nabi yang melakukannya, maka dia adalah hadis marfu'. Hadis marfu'. Baik, dan juga telah kita jelaskan tentang ta'rif hadis marfu' pada majlis sebelum ini yang lepas, iaitu hadis yang mana para sahabat adhafahu sahabi, para sahabat menyandarkannya, ataupun tabi'iyun, ataupun tabi'in yang menyandarkan hadis tersebut, ataupun man ba'dahuma, ataupun generasi selepas sahabat dan tabi'in, itu atba'ut tabi'in, itu apa-apa hadis yang para atba' tabi'in, yakni sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in yang menyandarkannya kepada lin Nabi, menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi percakapan, perbuatan, takrirnya, sifat Nabi, sifat khilqiyah ataupun khuluqiyah, sama ada dia bersambung sanadnya ataupun tidak bersambung, maka itulah hadis marfu' yang dijelaskan oleh para muhaddisin kepada kita. Maka telah kita jelaskan, maka marfu' itu sifatnya lebih umum berbanding dengan maksud muttasil. Muttasil ini bersambung. Marfu' itu apa-apa yang dirafa'kan, disandarkan, diangkat ataupun dinisbahkan kepada Nabi, hatta termasuk kita hari ini. Hatta kita hari ini kita sebut qala Rasulullah. Padahal mana mungkin kita boleh sampai sanad kita terus kepada Rasulullah, kerana kita tak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita generasi umat Nabi akhir zaman, tak pernah bertemu masa hidup Nabi. Maka bila kita menyebut qala Rasulullah, terus kita menyebut qala Rasulullah, maka itu juga disebut sebagai hadis marfu', kerana dia telah diangkat ataupun telah dinisbahkan, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sebab itulah kata syarih, kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullah, sebab itulah bila sebut hadis marfu' ni dia begitu umum, maka ia menyebabkan ada jenis-jenis hadis yang lain juga terdapat di dalam hadis marfu' ini. Iaitu sebab itulah dikatakan fadakhalal muttasilu wal mursal. Maka termasuk dalam hadis marfu' ini adanya hadis yang muttasil, hadis yang bersambung sanadnya daripada Syekh Musannif, daripada guru kepada musannif kitab hadis, sehinggalah sampai ke penghujung sanad, dipanggil muttasil. Dan juga boleh termasuk hadis marfu' itu juga adalah hadis mursal. Dia hadis mursal tetapi dia marfu' sebab dinisbahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jelaskan contoh-contoh untuk kita fahami macam mana hadis mursal tapi dia marfu'. Nanti kita akan jelaskan contoh-contohnya. Iaitu bila mana mursal ini gugur padanya sahabat Nabi, iaitu ataupun tabi'in menyandarkannya kepada Rasulullah, maka berlakunya keguguran pada sanad tadi seorang sahabat Nabi. Sepatutnya tabi'in kena lalu kepada sahabat, kemudian pergi kepada Nabi sanadnya. Tapi disebabkan tabi'in menyandarkan, menisbahkan, mengangkat hadis tadi terus kepada Rasulullah, menggugurkan nama perawi sahabat, maka dipanggil mursal. Tapi dia marfu' tak? Maka sifatnya lah marfu' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian munqati'. Hadis yang munqati' adanya perawi yang gugur dalam satu sanad, dalam pertengahan sanad hadis, dipanggil munqati'. Kalau dalam satu sanad hadis itu hadatsana fulanun an fulanin an fulan an fulan an fulan, dalam rantaian sanad itu berlakunya keguguran seorang perawi di tengah sanad, satu ataupun lebih tetapi tidak berturut-turut, dipanggil munqati'. Tetapi di hujungnya qala Rasulullah, maka dipanggil juga hadis yang munqati' tetapi marfu'. Munqati' dan juga marfu'. Dan demikian juga mu'dal, hadis yang berlaku keguguran dua orang perawi dalam satu sanad secara berturut-turut, maka dipanggil mu'dal. Tetapi bila di hujungnya qala Rasulullah, maka dia juga menjadi hadis yang mu'dal dan marfu'. Mu'dal dan juga marfu'. Demikian juga hadis yang mu'allaq. Ada hadis mu'allaq, hadis yang mana berlakunya keguguran sanadnya daripada awal sanad, dihazafkan sanad pada awal sanad sehinggalah ke penghujungnya, tetapi qala Rasulullah,
maka juga dipanggil muallaq yang marfu'. Maka kesemua jenis ini adalah disebut sebagai hadis yang marfu' juga, walaupun dianya berlaku sama ada dia muttasil bersambung sanad ataupun munqati', yang ini tidak bersambung sanadnya. Baik, cuba kita tengok contoh untuk kita memahami. Sebab kita sebut sebelum ini kan tentang hadis marfu' ini, maka dia ada marfu', dia ada dia punya aqsam dia. Ada marfu' qauli, marfu' fi'li, ada marfu' taqrir, ada marfu' wasfi ataupun wasfi, khilqi dan juga khuluqi. Maka dia kena ingat balik takrif hadis. Kena memahami takrif hadis, yang mana para ulama hadis boleh sebut hadis ma udhifa ila nabi, apa-apa yang disandarkan kepada nabi dari segi percakapan, min qaulin au fi'lin ataupun perbuatan, au taqririn ataupun iqrar nabi, ataupun sifatin khilqiyah, sifat-sifat kejadian nabi, au sifatin khuluqiyah ataupun sifat-sifat akhlak nabi. Maka itu takrif hadis. Jadi dalam hadis marfu' maka dia ada dia punya dia punya jenis-jenisnya. Marfu' yang bersifat qauli, marfu' yang bersifat fi'li, marfu' yang bersifat taqrir, marfu' yang bersifat wasfi. Dan juga setiap marfu' ini terbagi pula kepada dua. Adanya hukmi, adanya tasrihan. Tasrihan yakni secara jelas memang dia sabit marfu', dan juga ada secara hukmi ataupun hukman, secara hukum dia marfu'. Secara zahirnya dia macam mauquf, macam maqtu'. Mauquf terhenti setakat sahabat, maqtu' sanad terhenti setakat tabi'in, tetapi secara hukumnya walaupun yang mengatakannya adalah sahabat, yang mengatakannya adalah tabi'in, tetapi dari segi hukumnya, maknanya adalah bersifat marfu' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu maksud hukmi ataupun hukman. Baik, mari kita tengok contoh untuk kita memahami tentang hadis marfu' qauli tasrihan. Jadi ini contoh yang mudah, contoh yang kita biasa dengar. Bila mana para sahabat Nabi sebut sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, ataupun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dipanggil hadis yang marfu' qauli, secara tasrih, secara jelas, secara nyata memang Nabi yang mengatakan hadis tersebut. Contoh yang mudah kalau kita buka kitab Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, dan Ruak Jawi juga telah mengadakan majlis qiraah atau majlis sama' kitab Sahih al-Bukhari yang dibacakan oleh Syekh Ruak Jawi Ustaz Al-Fadhil Ustaz Harun Nizam bin Mak Musin, dan turut saya bersama-sama dengan beliau membacakan kitab Sahih al-Bukhari ini. Kan, jadi kita akan bertemu dengan hadis-hadis Nabi ini. Bila kita baca kitab Sahih al-Bukhari, kita akan bertemu bagaimana adanya hadis muallaq, adanya hadis-hadis yang memang muttasil, yang sahih, dan kita bertemu dengan nama-nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang kita faham, ada yang kita tak faham bila kita mendengar hadis, namun bila mendengar hadis-hadis Nabi ini, masya-Allah, maka dia akan menggalakkan kita untuk berselawat kepada baginda Nabi. Dan bila kita mendengar majlis-majlis pembacaan hadis ini, maka walaupun kita tidak mengenali perawi-perawi hadis yang disebutkan dalam sanad hadis, haddatsana fulanun an fulan, siapa ni tak kenal, namun kita hanya dengar nama perawi-perawi hadis dan nama sahabat Nabi, dan dibacakan taraddi radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, maka kita telah menyambungkan silaturrahim dengan para salafus salih yang terdahulu. Sebab tu bila kita baca, kita dengar, mudah-mudahan kita mengenali mereka, nama-nama mereka, dan mudah-mudahan andai nanti bila mana nanti di akhirat kelak, andai mana mungkin mudah-mudahan ia juga menjadi asbab kita mendapat syafaat para salafus salih ini. Mudah-mudahan. Jadi tak rugi kita mendengar majlis pembacaan hadis walaupun kita tidak faham sekalipun. Kan, kita dengar tak faham makna, dengar mungkin nama-nama perawi itu kita tak kenal, tak mengapa, tapi saat bila disebutkan lafaz taraddi, kita membaca radhiyallahu anhu, menyebut nama sahabat Nabi, mendoakan kepada mereka generasi yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mudah-mudahan yang menjadi asbab kita juga mendapat nanti doa mereka dan juga syafaat daripada mereka, lebih lagi syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik,
Jadi kalau kita buka kitab Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, memanglah Sahih Bukhari itu memang kita tahu hadis yang musnad, yang muttasil, yang bersambung sanadnya. Maka contoh hadis marfu' yang biasa mudah kita faham, kita tahu ialah hadis yang pertama dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis apa? Hadis innamal a'malu binniyat, kan? Semua dah hafal hadis ini. Maka hadis ini contoh hadis yang marfu' yang qauli. Maka disebutkan bahwasanya wa anhu biqal, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijrah, maka beliau menyebut dengan sanadnya, قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ini hadis yang ma'ruf, hadis yang mungkin dihafal oleh semua, mungkin difahami oleh kita, oleh semua kita, hadis yang biasa disebut oleh para asatizah. Dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengeluarkan hadis ini dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana hadis ini dengan sanad Imam Bukhari ini maka dia muttasil. Kan sebut tadi marfu' ialah masuk juga hadis yang muttasil. Maka hadis muttasil ini ia bersambung sanadnya daripada Imam Bukhari, daripada guru dia adalah Al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair nama gurunya Al-Humaidi. Imam Al-Humaini guru kepada Imam Al-Bukhari. Seorang yang thiqah, hafiz, faqih, antara anak murid yang hebat kepada Sufyan ibnu Uyainah Al-Humaidi ini, ataupun Abdullah ibnu Zubair, antara rakan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam mazhab kita. Maka Imam Bukhari mengambil daripada gurunya Humaidi, Humaidi pula mengambil daripada gurunya Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah seorang hafiz, faqih, imam al-hujjah, yang mana terkenal dengan keilmuannya dan hafazannya. Cuma kata sebahagian para ulama hadis, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan yang mana Sufyan ibnu Uyainah ini pada akhir hayatnya itu banyak melakukan tadlis dalam pengriwayatan hadis. Namun dia buat tadlis kepada perawi-perawi yang thiqat sahaja. Perawi-perawi yang thiqat sahaja. Baik. Jadi Sufyan dengar daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, juga seorang yang thiqah, yang thabt. Maka dia mendengar daripada gurunya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Maka itu panggil muttasil, bersambung, mendengar secara langsung. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini pula mendengar daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, seorang yang siqah juga, yang thabat, yang mana Alqamah bin Waqqas ini mendengar daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, sahabat Nabi yang masyhur. Maka Sayyidina Umar mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bercakap atau bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amalan itu adalah berdasarkan niat, dan hanya sahaja setiap seorang itu baginya apa yang dia niatkan. Dan barang siapa yang berhijrah kepada dunia yang ingin dia dapat, ataupun kepada wanita yang ingin dia kahwini, maka dia berhijrah kepada apa yang dia inginkan. Maka itu hadis innamal a'malu binniyat. Jadi ini dipanggil hadis marfu' qauli tasrihan. Maka jelas memang Nabi yang mengucapkan. Maka dia bersambung sanadnya kepada daripada Imam Bukhari sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga hadis marfu' muttasil. Contoh yang kedua ada hadis yang marfu' tetapi berlakunya mursal. Dia marfu' tetapi berlakunya mursal. Contohnya kita kalau buka kitab Muwatta Imam Malik rahimahullahu taala, maka diriwayatkan daripada Imam Malik rahimahullahu taala, قال حدثني يحيى
an Malik an Zaid bin Aslam an Ata ibn Yasarin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna shiddatal harri min fayhi jahannam fa idza ishtadda al harra fa abridu 'anis salah. Baik. Jadi kalau buka kitab Muwatta Imam Malik, kita akan berjumpa hadis ini. Hadis ini hadis dalam kitab Wuqutis Salah, tentang waktu solat, hadis yang ke-27. Nanti boleh semak. Tuan-tuan boleh semak hadis ini. Jadi dalam contoh hadis yang marfu' tetapi mursal, maka di sini kalau dilihat, dikaji dengan sanad. Macam nak tahu berlakunya mursal, maka kena semak, maka kena dikaji pada sanad hadis itu. Kan kita dah bincang hadis, dia ada sanad dan dia juga ada matan. Jadi nak mengenali matan itu berlakunya mursal ataupun tidak, kena tengok pada perawi-perawi dalam sanad tersebut. Jadi kalau kita kaji sanad tadi daripada Imam Malik ini, maka diriwayatkan daripada Imam Malik meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini merupakan maula Umar dan seorang yang thiqah dan juga alim, dan dia kadang-kadang melakukan irsal dalam pengriwayatan hadis. Maknanya dia melakukan mursal. Dia menyandarkan tabi'in terus kepada Rasulullah. Maka dia tidak menyebut nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi Zaid bin Aslam ini, dia telah meriwayatkan daripada Ata ibni Yasar. Ata ibni Yasar al-Hilali, maula Maimunah, seorang yang thiqah. Seorang yang thiqah, kata para ulama jarh wa ta'dil, maknanya pujilah, dipanggil ta'dil. Thiqah disebut oleh Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Taqribut Tahdzib. Kitab Taqribut Tahdzib antara ringkasan Al-Hafiz Ibn Hajar kepada kitab Tahdzibut Tahdzib untuk mengenali tentang perawi-perawi hadis. Jadi nak mudah kita mengenali, boleh buka kitab Taqribut Tahdzib yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz Ibn Al-Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 850 lebih hijrah. 850 hijrah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi beliau menyebut thiqah dan juga fadil, sahibu mawa'idh, seorang yang fadil, yang mulia, sahib mawa'idh, yang juga banyak menyampaikan peringatan-peringatan dan juga banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ata ibni Yasar. Jadi Ata ibni Yasar ini tabi'in. Jadi bila disebut an Ata ibni Yasarin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan dah berlaku situ irsal. Berlakunya mursal di situ. Sebab mana mungkin Ata ibni Yasar bertemu dengan Rasulullah. Sebab Ata ibni Yasar ialah tabi'i. Seorang tabi'i. Jadi di sini telah berlakunya mursal. Tetapi adakah dia marfu' kepada Nabi? Maka marfu' kepada Nabi kerana disebutkan tadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi telah bersabda. Nabi telah bersabda. Maka Nabi telah berkata dipanggil marfu' qauli tasrihan, tetapi dia mursal. Dia adalah marfu' qauli, percakapan Nabi secara tasrih jelas, tetapi dia mursal. Hadis yang sanadnya berlaku irsal ataupun mursal. Yang mana Nabi telah bersabda, inna shiddatal har min fayhi jahannam, sesungguhnya kepanasan, kedahsyatan panas merupakan kepanasan daripada api neraka Jahannam. Bila mana terlampau, fa idza ishtaddal har, bila mana berlakunya panas yang terik, fa abridu 'anis salah, maka sejukkanlah kepanasan tadi dengan solat, dengan melaksanakan solat kepada Allah Taala. Ataupun disebutkan tadi, maka dilewatkan, ditakhirkan solat, ditakhirkan solat ketika mana cuaca begitu panas. Baik. Jadi hadis ini adalah hadis yang marfu' tetapi mursal kerana Ata ibni Yasar tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh marfu' qauli tasrih tetapi mursal. Okey, contoh yang ketiga iaitu hadis yang marfu'
yang mana marfu' dan juga marfu' qauli tasrih, tetapi dia bersifat sebagai munqati'. Munqati' yakni terputus dalam sanad dia. Kalau buka kitab Jami' At-Tirmizi rahimahullahu taala, Imam Tirmizi mengarang kitab Sunan ataupun Jami'. Namun yang tepatnya ialah kalimah Jami' At-Tirmizi, bukannya Sunan At-Tirmizi. Jadi kitab Jami' At-Tirmizi ini, kalau kita buka dalam kitab Jami' At-Tirmizi, kitab zakat, zakat an Rasulillah, zakat Rasulullah SAW, bab ma ja'a fi zakatil baqar, pada bab tentang zakat lembu. Zakat lembu, kita akan bertemu dengan hadis yang marfu' tetapi munqati'. Dengan sanad Imam Tirmizi rahimahullahu taala, قال وعنه بقال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خسيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في 30 من البقر تبيع أو تبيعة وفي 40 مسنة. Jadi kalau tengok dalam hadis tadi, meneliti pada sanad hadis tadi daripada Imam Tirmizi, ambil daripada gurunya Muhammad bin Ubaidil Muharibi, Abu Ja'far, Kufi, Saduq, seorang yang saduq, seorang yang saduq di segi lafaz ta'dilnya, maknanya seorang yang benar dalam pengriwayatannya. Maka dia mengambil riwayat daripada Abu Sa'id dia dan juga Abu Sa'id Al-Ashaj, dua orang guru pada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengambil riwayat daripada Muhammad bin Ubaid Al-Muharibi dan juga Abu Sa'id Al-Ashaj. Dua orang guru ini adalah guru pada Imam Tirmizi. Yang kedua-dua ini mengambil riwayat daripada Abdus Salam Ibnu Harbin. Abdus Salam Ibnu Harbin ini An-Nahdi Al-Mulai, ataupun gelarannya Abu Bakar, seorang Kufi yang asal daripada Basrah, Al-Basri, seorang yang siqatun hafiz, seorang yang siqah dan juga hafiz. Baik. Dan disebut lahu manakir. Lahu manakir. Barangkali ada pengriwayatannya yang mukhalafah, yang bersendirian ataupun mukhalafah dengan pengriwayatan siqat yang lain. Dan disebutkan Abdus Salam bin Harb ini mengambil riwayat daripada Khusaif. Mengambil riwayat daripada Khusaif daripada Abi Ubaidah. Abi Ubaidah ini daripada Abdullah. Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud. Siapa dia Abi Ubaidah? Abi Ubaidah ialah Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, yang masyhur dengan gelarannya Abi Ubaidah. Masyhur dengan gelarannya Abi Ubaidah. Bahkan kata para ulama, memang dia tidak ada nama, itulah namanya Abu Ubaidah. Dan ada yang mengatakan namanya ialah Amir, seorang Kufi, seorang yang thiqah, yang mana menurut para ulama jarh wa ta'dil, maka para hufaz mengatakan menurut riwayat yang rajih, qaul yang rajih, bahwasanya tidak sah Abi Ubaidah ini mendengar langsung daripada ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini komentar para ulama terhadap pengriwayatan Abi Ubaidah ini. Sebab dalam sanad ini menyebut Abi Ubaidah an Abdillah. Sedangkan hakikat pengriwayatan Abi Ubaidah ini, dia tidak mendengar langsung pengriwayatan hadis daripada ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang masyhur, min kibaris sahabah, antara kibar sahabat Nabi, antara sahibu na'li Rasulillah, Abdullah bin Mas'ud. Tetapi Abi Ubaidah ini, kata para ulama, menurut qaul yang rajih, maka tidak sah sama' dia, pendengaran hadisnya dengan ayahnya secara langsung. Maka di sana kata para ulama, yang sebetulnya Abi Ubaidah ini mengambil riwayat daripada ibunya, an ummihi an Abdillah. Jadi situ berlakunya inqita', munqati', terputus sanad tadi, tak bersambung sanad tadi.
tetapi dia marfu' dah, adakah dia disandarkan kepada baginda Nabi? Maka ia marfu' disandarkan kepada baginda Nabi, yang Nabi bersabda, qal fi 30 minal baqar, pada 30 ekor lembu itu adanya tabi' ataupun tabi'ah, perlu dikeluarkan zakat. Wa fi 40 musinnah, pada setiap 40 ekor kena keluarkan lembu musinnah. Jadi di situ merupakan hadis yang marfu' kepada Nabi tetapi munqati' pada sanadnya. Ini dipanggil marfu' munqati'. Baik, boleh jelas? Baik. Itu contoh yang ketiga. Ini dikatakan hadis marfu' itu umum, maka boleh dimasuk dalamnya ada hadis yang muttasil ataupun tidak muttasil. Selagi mana dia disandarkan kepada Nabi, dipanggil juga sebagai marfu'. Baik, contoh yang keempat. Hadis yang marfu' tetapi dia mu'dal. Marfu' qawli tasrihan, tetapi dia mu'dal pada sanadnya. Buka kitab Muwatta' Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini kalau buka kitab Muwatta' Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Al-Isti'zan, hadis yang ke 1806. Nanti boleh semak hadis ini. Disebutkan dalam riwayat daripada Imam Malik ini dalam kitab Muwatta', annahu balaghahu anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi wa la yukallafu minal amali illa ma yutiq. Okey, jadi hadis ini kalau buka kitab Muwatta' Imam Malik, disebutkan sanad tadi, haddatsani Malikun annahu balaghahu anna Aba Hurairah. Jadi kalau tengok sanad ini jelaslah memang berlakunya inqita', terputus sanad dan juga mu'dal. Kerana Imam Malik untuk sampai kepada sahabat Nabi Abu Hurairah, maka di sana berlakunya keguguran dua orang perawi dalam sanad hadis ini. Imam Malik tak bertemu dengan Abi Hurairah. Imam Malik tabi'in. Imam Malik atba' tabi'in. Maka ataupun tabi'in sigar. Maka Imam Malik dia tak mendengar langsung daripada Abu Hurairah, maka berlakunya keguguran pada sanad hadis tadi, maka dipanggil mu'dal. Kenapa mu'dal? Sebab berlakunya dua orang perawi yang gugur secara berturut-turut. Maka disebut haddatsani Malik annahu balaghahu anna Abu Hurairah. Kata para ulama hadis, antaranya Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan di sana gugur di situ dua orang perawi antara Malik dengan Abi Hurairah itu, iaitu Muhammad bin Ajlan dan ayahnya Ajlan. Mana sepatutnya sanad itu ialah Malik daripada Muhammad bin Ajlan, daripada ayahnya Ajlan, daripada Abu Hurairah. Itu yang sepatutnya lah. Tetapi dalam Muwatta' ini, maka Imam Malik melakukan hadis tadi secara meriwayatkan ataupun perawi dalam kitab Muwatta' ini meriwayatkan secara i'dal ataupun mu'dal, maka menyandarkan Imam Malik terus kepada Abi Hurairah, maka dipanggil hadis ini hadis yang mu'dal tetapi marfu', sebab di sana disandarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan lil mamluki ta'amu wa kiswatu, bagi hamba itu maka adanya makanannya, perlu disediakan makanan bagi seorang hamba, dan juga pakaiannya oleh tuannya dengan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wala yukallafu minal amali illa ma yutiq, dan janganlah dibebankan kerja-kerja ini kepada mereka ini melainkan sesuatu yang mereka mampu untuk lakukan. Baik, itu hadis marfu' qawli tasrihan tetapi mu'dal, berlakunya mu'dal. Baik, boleh boleh faham? Okey. Seterusnya contoh yang kelima, hadis marfu' tetapi dia mu'allaq. Hadis marfu' tetapi dia mu'allaq. Contohnya bagaimana? Kalau kita buka kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana dalam baru ni kita bacaan kitab Sahih Imam Bukhari, maka kita jumpa hadis ini. Kalau siapa yang ikuti majlis pembacaan kitab Sahih Imam Bukhari, kita akan bertemu dengan hadis mu'allaq ini.
Hadis mu'allaq dalam Sahih Imam Bukhari. Tapi hadis mu'allaq ini diletakkan pada terjemah bab. Terjemah bab sesuatu hadis, bukan pada usul dalam hadis-hadis dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Jadi qala al-Imam Al-Bukhari, kalau kita buat kitab Sahih Imam Bukhari, kita akan bertemu dengan satu riwayat disebutkan wa yurwa an ibni Abbasin wa Jarhadin wa Muhammad ibn Jahshin radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fakhidhu aurah. Al-fakhidhu aurah. Paha adalah aurat. Baik, jadi Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Daripada Imam Bukhari riwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Jarhad dan Muhammad bin Jahshin. Imam Bukhari mana mungkin mendengar langsung daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi. Imam Bukhari memang tak sempatlah bertemu dengan sahabat Nabi. Maka ni di sini berlakunya ta'liq. Berlakunya ta'liq ataupun mu'allaq hadis tadi. Maka dihazafkan, dibuang ataupun dipadamkan daripada awal sanad. Sepatutnya dia ada awal sanadnya sehingga sampai kepada Ibnu Abbas, sampai kepada Jarhad dan juga Muhammad bin Jahshin. Tetapi Imam Bukhari meriwayatkannya, wa yurwa, diriwayatkan, maka dihazafkan awal sanad sehingga sampailah kepada sahabat, maka dipanggil mu'allaq. Tetapi kenapa dia marfu'? Sebab disebutkan sahabat Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Maka al-fakhidhu aurah, maka dia menjadi hadis yang marfu' qauli tasrihan tetapi mu'allaq. Mu'allaq. Jadi tentang pembahasan hadis mu'allaq dalam Sahih Imam Bukhari telah kita nyatakan pada pengajian-pengajian yang lepas. Dalam pengajian kitab pengajian tentang hadis sahih, dibicarakan tentang hadis mu'allaq dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi Imam Bukhari meriwayatkannya secara ta'liq tanpa menyebut sanadnya. Maka itu contoh hadis yang marfu' mu'allaq. Hadis yang marfu' tetapi dia adalah mu'allaq pada sanadnya. Baik, itu contoh hadis marfu' qauli tasrihan. Mari kita tengok pula contoh marfu' qauli hukman pula. Marfu' qauli tetapi secara hukman, secara hukum. Jadi untuk kita mudah faham, kita tengok contoh lah. Untuk kita mudah faham. Sebab dengan contoh, kita akan lebih memahami apa yang hendak dimaksudkan oleh para ulama hadis. Baik. Jadi kita bincang hadis marfu' qauli ni dia ada tasrih dan juga ada hukmi. Okey, kalau tasrih jelas, Nabi, qala Nabi SAW. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Okey, kalau marfu' qauli hukman ni pula macam mana? Kata para ulama, maksud hadis marfu' qauli hukman ini ialah pengkhabaran sahabat, ikhbarus sahabi, pengkhabaran sahabat anil umuril madiyah, tentang perkara-perkara yang lepas, yang terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu, min bad'il khalqi, daripada penciptaan kejadian, ataupun perkara-perkara al-atiyah, perkara-perkara yang akan berlaku seperti malahim al-izam ataupun peperangan-peperangan, al-hurub, peperangan-peperangan yang mungkin akan berlaku, ataupun pengkhabaran sahabat Nabi tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat, ahwal yaumil qiyamah, ataupun ikhbar tentang kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu alaihimussalatu wassalam. Kisah Nabi tertentulah diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Maka sahabat mengkisahkan kisah-kisah tersebut. Ataupun pengkhabaran sahabat Nabi tentang perbuatan yang mendatangkan sesuatu pahala ataupun mendatangkan sesuatu iqab, dosa, balasan tertentu. Maka ini dipanggil hadis yang marfu' qauli hukman. Dia bukan tasrih hukman. Seolah-olah hadis ini adalah hadis yang mauquf, sanadnya terhenti setakat sahabat Nabi dari segi lafaz dan juga sanadnya, tetapi dari segi hukumnya dia adalah marfu'. Dia adalah disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga ada syarat yang telah kita jelaskan pada minggu lepas. Mestilah sahabat Nabi yang tidak meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat, yang mana bukan ruang-ruang untuk ijtihad hadis tersebut, dan juga bukan untuk
mensyarahkan lafaz-lafaz dari segi bahasa dan sebagainya. Baik, jadi contoh hadis marfu' qauli hukman ini, contoh kalau kita buka kitab Musnad Abu Ya'la Al-Musili dan juga kitab Musnad Al-Bazzar, kita akan bertemu hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, man ata sahiran aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka dia menyebut barang siapa yang mendatangi akan tukang sihir ataupun kahinan, tukang tilik nasib, lalu dia membenarkan apa yang disebut oleh tukang sihir dan juga tukang tilik nasib tadi, membenarkan apa yang diucapkan, faqad kafar, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ucapan ini terhenti setakat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Ibnu Mas'ud mengungkapkan hadis ini menceritakan tentang dosa orang yang mendatangi tukang sihir dan juga tukang tilik nasib. Maka ini berkaitan dengan dosa. Maka ia tidak disebutkan tentang Nabi yang menyebut. Qala Nabi, tidak. Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini tanpa disandarkan kepada baginda Nabi SAW. Maka kata para ulama, walaupun ini hadis ini mauquf, terhenti sanadnya setakat Ibnu Mas'ud, tetapi dari segi hukumnya dia ialah marfu' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mana mungkin para sahabat Nabi boleh berijtihad dalam bab dosa dan juga pahala ini. Maka dia mestilah datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seolah-olah baginda Nabi telah pun memberitahu kepada para sahabat tentang perihal ini, tentang perkara ini, tentang dosa-dosa ataupun pahala-pahala tertentu sesuatu amalan. Jadi ini dipanggil hadis yang marfu' qauli hukman, secara hukum dia adalah marfu' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi itu contoh dalam kitab Musnad Abu Ya'la Al-Musili dan kitab Musnad Al-Bazzar. Kemudian contoh hadis marfu' dari segi perbuatan secara tasrih. Hadis marfu' perbuatan secara tasrih, iaitu bila mana para sahabat Nabi mengungkapkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah SAW melakukan sekian. Ataupun ucapan para sahabat Nabi, kana Rasulullah SAW yaf'alu kadza, Nabi melakukan sekian. Jadi itu juga adalah hadis marfu' fi'li tasrih, jelas, sebab mereka melihat Nabi melakukan perbuatan tersebut. Sahabat Nabi melihat Nabi melakukan perbuatan tersebut. Maka dipanggil perbuatan marfu' fi'li tasrihan. Contohnya apa? Kalau kita buka kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim disebutkan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Jadi baginda Nabi disebutkan oleh Aisyah adalah baginda Nabi SAW bila mana masuk ke dalam rumah, maka baginda Nabi akan memulakan dengan siwak. Itu juga menunjukkan bahawasanya ia menunjukkan perbuatan Nabi lah. Jika ia menunjukkan perbuatan Nabi, maka dia adalah marfu' fi'li secara tasrih. Melihat Nabi berwuduk sekian. Macam hadis tentang wuduk Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata, ra'aitu Rasulullah, aku melihat wuduk Rasulullah seperti mana aku berwuduk ini. Mana aku berwuduk ini sebenarnya aku melihat Rasulullah berwuduk. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahawanya baginda Nabi bila masuk rumah, Nabi memulakan dengan siwak. Jadi antara sunnah Nabi ialah bila masuk rumah, sebelum berinteraksi dengan ahli keluarganya, maka dia melakukan siwak dahulu bila mana masuk ke dalam rumah. Baik. Jadi ini dipanggil marfu' fi'il tasrih. Okey, contoh marfu' fi'li hukman. Macam mana kalau dia adalah marfu' fi'il tetapi secara hukman pula?
Iaitu bila mana seorang sahabat Nabi melakukan satu perbuatan yang tidak ada ruang untuk sahabat berijtihad. La majala lijtihad fihi. Jadi kalau itu dipanggil marfu' hukman. Maka seolah-olah perbuatan tersebut datang daripada baginda Nabi. Sebab perbuatan tersebut dibuat oleh sahabat Nabi, yang perbuatan tersebut tidak ada ruang untuk sahabat Nabi berijtihad. Boleh buat ke tak boleh buat. Mestilah dia datang petunjuk daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau buka kitab Muwatta Imam Malik rahimahullahu taala, kita akan jumpa contoh hadis marfu' fi'li hukman. Iaitu diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala annahu balaghahu anna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana yaqsuru as-salata fi mithli ma baina Makkah wa Taif. Daripada Imam Malik telah menyatakan bahawa telah sampai kepadanya riwayat daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau ni siapa? Beliau yakni Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas telah melakukan qasar salat antara perjalanan Mekah dengan Taif. Jadi di situ adalah merupakan perbuatan sahabat Nabi yang mana secara hukman dia adalah marfu' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perbuatan sahabat Nabi, tetapi disebabkan itu bukan untuk berijtihad, untuk qasar, maka suatu telah dia datang petunjuk baginda Nabi, maka ia menjadi marfu' fi'li hukman. Marfu' fi'li hukman. Boleh buka kitab Muwatta, kitab Qasrus Salah fi Safar. Bab pada qasar salat ketika musafir, bab pada menyatakan apa yang wajib padanya untuk melakukan qasar salat. Jadi kenapa? Sebab jarak antara Mekah dan Taif itu sudah tentulah melebihi akan dua marhalah lah, ataupun disebut sebagai disebut sini arba'ata burud ataupun 12 mailan hashimiyan, 12 mail hashimi, ataupun menyamai lebih kurang 1848 meter, ataupun jarak lebih kurang 88.7 something kilometer, lebih kurang 89 kilometer lah untuk melakukan qasar. Baik. Jadi itu contoh marfu' fi'li hukman. Kemudian contoh marfu' daripada taqrir pula. Macam mana marfu' taqrir? Marfu' taqrir tasrih yang jelas. Ialah bila mana sahabat Nabi SAW menyebut fa'altu kadza bihadrati Rasulillah. Saya telah melakukan sesuatu perbuatan di hadapan Rasulullah. Ataupun berkata sahabat Nabi, fu'ila bihadrati Rasulillah. Perbuatan tersebut telah dilaksanakan di hadapan baginda Nabi SAW tanpa menyebut baginda Nabi mengingkari perbuatan tersebut. Makanya disebut sebagai marfu' taqrir tasrih. Contoh, kalau kita buka kitab Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud ada riwayat daripada Amru bin Al-As radhiyallahu an, telah menyebutkan suatu riwayat. Dia kata ihtalamtu fi lailati baridatin fi ghazwati dhatis salasil. Suatu hari aku telah bermimpi pada suatu malam yang sejuk ketika peristiwa perang Dhatis Salasil. Perang Dhatis Salasil ini perang yang disebut sebagai Ma'rakah Kazimah, berlaku pada tahun 12 Hijrah antara tentera Islam dengan tentera yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid dengan tentera Farsi. Tentera Farsi yang dipimpin oleh Hurmuz. Berlaku di tempat bernama Kazimah, tempat yang berada di utara Kuwait sekarang ini. Baik, jadi yang menang adalah tentera Islam lah. Baik, jadi dalam peristiwa tersebut kata Amr bin Al-As, suatu malam ketika perang itu aku telah bermimpi, malam yang sejuk. Maka dia kata fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlika. Aku bimbang kalau aku mandi wajib, mimpi ni mimpi basah lah.
beliau mimpi sehingga mengeluarkan air mani. Maka fa'ashfaqtu, maka aku bimbang kalau aku mandi an ahlik, aku akan binasa. Lalu apa dibuat oleh Amr bin al-As? Fatayammamtu, maka aku telah bertayamum. Thumma sallaitu, kemudian aku telah salat bi ashabi, salat menjadi imam kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sembahyang apa? Sembahyang subuh lah. Mimpi malam, maka sembahyang subuh. Dia tak mandi wajib, tapi dia bertayamum, kemudian jadi imam kepada subuh kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Lalu para sahabat Nabi pun mengkhabarkan peristiwa ini kepada baginda Nabi. Fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal ya Amru sallaita bi ashabika wa anta junubun. Jadi Nabi pun bertanya kepada Amr bin As, wahai Amru, adakah kamu sembahyang dengan sahabat-sahabat kamu sedangkan kamu ni sedang berjunub? Lalu apa jawab Amr bin As? Fa akhbartuhu billadhi mana'ani minal ightisal. Maka aku pun khabarkan kepada Rasulullah apa yang menghalang aku untuk mandi. Apa yang menyebabkan dia tak mandi wajib ketika itu, dan dia hanya bertayamum saja dengan cuaca sejuk dan sebagainya, takut datangkan mudarat. Maka dia kata waqultu inni sami'tu Allah yaqul. Sesungguhnya aku telah mendengar Allah Taala telah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh diri kamu, membinasakan diri kamu, membunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangat pengasih dan penyayang. Lalu Rasulullah SAW bila mendengar jawapan Amr bin As ini, apa respon Rasulullah? Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Bila Nabi dengar hujah ataupun jawapan daripada Amr bin As ini, dia tak mandi sebab sejuk sangat. Bila mandi takut nanti binasa, akan mungkin mati dengan cuaca sejuk. Maka dia bertayamum, dia membaca pula ayat Quran tadi, maka Rasulullah hanya ketawa dan juga tidak berkata apa-apa, tidak membantah, tak kata salah terhadap perbuatan yang dibuat oleh Amr bin al-As tadi. Baik, ini dipanggil hukum marfu' yang bersifat tasrih, taqrir tasrih. Marfu' taqrir tasrih. Jelas Nabi ikrar. Nabi tak kata salah ataupun tidak mengingkari perbuatan sahabat Nabi tadi. Contoh taqrir hukman. Contoh hadis marfu' taqrir yang hukman, secara hukum saja. Bila mana sahabat Nabi mengkhabarkan bahawasanya mereka melakukan sesuatu perbuatan pada zaman Rasulullah SAW sekian. Jadi kalau dalam satu riwayat itu dia menyebut kami telah melakukan sesuatu perbuatan di zaman Rasulullah SAW sekian. Maka kata para ulama, fahuwa fi hukmi ma rufi'a 'inda jumhuri ahli al-hadits wa ghairihim. Maka hukumnya dia adalah marfu', dan juga marfu' kepada baginda Nabi mengikut pendapat jumhur para ulama hadis. Kenapa? Sebab zahirnya sudah tentulah Nabi melihat akan perbuatan-perbuatan para sahabat ini. Jadi sudah tentulah mungkin mereka bertanya kepada sahabat ini bertanya kepada Nabi ataupun dikhabarkan tentang perbuatan-perbuatan sahabat ini, maka Nabi maklum tentang perkara tersebut dan ketika itu turunnya wahyu. Kalau tak betul, mungkinlah sudah tentulah Nabi akan menegur perbuatan sahabat tersebut. Jadi kalau tak salah, maka Nabi tidak menegur, tidak mengingkari perbuatan tersebut. Maka sebab itulah kata ulama, itu adalah marfu' taqrir hukman. Contohnya apa? Kalau kita buka kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, daripada riwayat daripada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah menyebut, naharna farsan, kami telah sembelih kuda ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faakalnahu. Kami sembelih kuda pada zaman Rasulullah SAW dan kami makan daripada sembelihan kuda tersebut. Maka ini adalah hadis marfu' taqrir hukman. Okey. Ataupun contoh yang lain juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dan juga Sahih Imam Bukhari menyebutkan riwayat daripada Jabir bin Abdullah bin Amru. Jabir bin Abdullah telah menyebutkan dalam satu riwayat, kunna na'zil wal Quran yanzil.
kami melakukan azal, iaitu satu cara untuk mengelakkan berlakunya isteri mengandung. Maka dibuatkan azal, maka suami mengeluarkan air mani di luar daripada faraj isteri. Dan ketika itu wal Quran yanzil, Quran masih turun. Maka di situ menunjukkan ini adalah hadis yang marfu' takrir secara hukmi. Maka sahabat Nabi menyandarkan suatu perbuatan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Contoh seterusnya ialah hadis yang marfu' yang bersifat wasfi. Yang bersifat wasfi ataupun sifat khuluqi ataupun khilqi. Kalau sifat khilqi, kalau kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah menyebut tentang sifat kejadian baginda Nabi. Riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam menyebut, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil tawilil mumaghad wala bil qasiril mutaraddid ataupun mumaghid boleh baca, wala bil qasiril mutaraddid wa kana rab'atan minal qaum. Daripada riwayat Imam Ali ini menyebut tentang batang tubuh baginda Nabi itu lam yakun Rasulullah SAW itu tidaklah tubuhnya itu tidaklah terlampau tinggi dan tidak pula terlampau rendah, dan wa kana rab'atan minal qaum. Nabi ini sedang-sedang sahaja ketinggian baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sifat yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali ni, pengkhabaran tentang sifat Rasulullah, maka dia adalah marfu' wasfi. Maka dia menyatakan secara marfu', walaupun dia adalah ucapan Sayyidina Ali, tetapi dia menyifatkan tentang Rasulullah, maka dipanggil marfu' wasfi ataupun marfu' wasfi khilqi. Dan contoh marfu' wasfi khuluqi, kalau kita buka juga kitab Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, kitab Manaqib tentang sifat baginda Nabi SAW, maka dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyebut, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Baginda Nabi ini tidak mengaibkan makanan sedikit pun, tidak mengkritik ataupun mengaibkan makanan yang dihidangkan kepada baginda Nabi. Inishtahahu akalahu, kalau Nabi nak makan dia akan makan, wa illa tarakahu, kalau Nabi tak makan dia akan meninggalkan makanan tadi tanpa perlu mengata-ngata akan makanan tadi. Kalau tak suka, jangan kita mengata-ngata pada makanan ini. Baik. Jadi itu contoh hadis yang menyatakan tentang marfu' wasfi khuluqi, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada soalan daripada Ahmad Idris Naimullah. Ustaz, kitab ni sama dengan kitab Al-Waraqat ke? Tak sama. Kitab ini kitab At-Taqrirat As-Saniyah fi Halli Al-Fadhil Manzumah Al-Baiquniyah. Ini kitab yang menjelaskan tentang ilmu mustalah hadis. Adapun Al-Waraqat menjelaskan tentang usul fiqh, tetapi dia ada persamaan sedikit. Dalam perbahasan usul fiqh juga membincangkan tentang sumber masdar tasyra' itu, masdar hukum itu adalah daripada sunnah, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dia ada juga sedikit persamaan, tetapi perbahasan dalam kitab Taqrirat As-Saniyah lebih kepada membahaskan istilah-istilah ulumul hadis dan mustalah-mustalah hadis. Jadi untuk difahami oleh mubtadi'in, mereka yang ingin memula mempelajari tentang ilmu mustalah hadis. Jadi itu jawapan untuk soalan tersebut. Baik, ini yang saya bawakan tadi adalah contoh-contoh hadis yang marfu' untuk kita memahami tentang pembahagian-pembahagian hadis marfu' tadi yang dibahagikan oleh para ulama-ulama hadis, yang mana dia pecah kepada marfu' qawli, fi'li, taqrir, wasfi ataupun sifat khilqiyah, sifat khuluqiyah, khilqiyah ataupun khuluqiyah, dan kemudian dia pula pecah kepada tasrih dan juga hukman. Tasrih secara jelas, nyata, ataupun hukmi secara hukum sahaja. Secara lafaznya mungkin dia mauquf, mungkin dia maqtu',
Tapi dari segi hukum dia telah marfu' kepada baginda Nabi kerana sumbernya datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian juga disebutkan perbahasan tentang hadis marfu' hukmi ini juga. Marfu' hukmi ini juga disebutkan oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab mustalah. Antara contoh-contoh lain hadis itu marfu' hukmi, iaitu dia tu qaul sahabat, ucapan sahabat Nabi yang menyebut umirna bi kadza, kami diperintahkan melakukan sekian, ataupun nuhina an kadza, kami dilarang ditegah untuk melakukan sekian. Dalam kitab Al-Wasit fi ulumi wa mustalah al-hadis karangan Dr. Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu taala ada menjelaskan juga contoh-contoh. Kalau disebutkan umirna nuhina an kaza minas sunnah, umira fulanun bi kadza. Mungkin saya boleh sebut secara ringkas di sini untuk kita lihat contoh. Dia adalah marfu' secara hukmi. Bila mana disebut qaulus sahabi, contohnya hadis yang mana daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anha sebut umirna an nukhrija fil aidainil awatiq wa dhawatil khudur wa umira huyyadu an ya'tazilna musallal muslimin. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka disebutkan tadi Ummi Atiyah, umirna, kami diperintahkan an nukhrija, untuk kami ni membawa keluar pada hari raya Aidil Fitri, hari Aidil Adha, akan awatiq, perempuan-perempuan yang dah pun baligh, wa zawatil khudur, dan gadis-gadis, dan diperintahkan untuk orang yang haid, wanita-wanita yang haid, untuk menjauhi daripada tempat solat orang muslimin. Jadi umirna tadi, lafaz tadi pada Ummi Atiyah, dia adalah mauquf sanadnya tadi, tetapi hukumnya marfu' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lagi contoh nuhina an kadza. Contoh disebutkan nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina. Dari kami ditegah untuk mengiringi jenazah ke perkuburan, dan walam yu'zam alaina, dan tidaklah menjadi mutlak halangan tadi kepada kami lah. Yu'zam ni tidaklah diberatkan larangan tadi kepada kami secara mutlak. Maka itu hanya tegahan daripada baginda Nabi untuk tidak menggalakkan wanita mengiringi jenazah ke perkuburan. Baik, jadi itu adalah marfu' secara hukmi. Kerana dia ditegah tu siapa yang menegahnya? Maka sudah tentulah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhan, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ataupun jumpa contoh hadis lain disebutkan minas sunnah. Ucapan sahabat Nabi sebut minas sunnah kadza. Contoh ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu alaihi salam sebut minas sunnati wad'ul kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta surrah. Antara sunnah Nabi SAW ialah meletakkan kaf, tapak tangan kanan di atas tapak tangan kiri, ataupun tapak tangan di atas tapak tangan ketika solat di bawah surrah, di bawah pusat. Maka ini adalah lafaz minas sunnah, ucapan sahabat Nabi minas sunnati, itu qaul sahabat. Maka dia mauquf, tetapi dari segi hukumnya marfu' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ataupun bila disebutkan umira fulanun bi kadza, bila diperintahkan si fulan itu dengan perintah sekian, maka contoh hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menyebut umira Bilalun an yashfa'al adhan wa yutiral iqamah. Ini juga jumpa dalam pembacaan kitab Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah baru ni kita jumpa hadis ini. Umira Bilal diperintahkan untuk yashfa', melakukan tashfi', melakukan pengulangan pada lafaz azan. Dibuat 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu akbar, maka dibuat 2 kali takbir. Wa yutir al-iqamah, tapi pada iqamah disebut secara witir, ganjil. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, maka itu witir dalam iqamah. Jadi lafaz Anas bin Malik, umira Bilalun, bila telah diperintahkan, maka itu menunjukkan bahawa hadis ini walaupun mauquf setakat Anas bin Malik, tetapi dia marfu' kepada baginda Nabi secara hukman ataupun hukmi. Jadi kata para ulama, kesemua yang disebutkan tadi, kalau sahabat sebut umira, amarna bi kadza, nuhina an kadza minas sunnah, umira fulan bi kadza, kesemua ini adalah marfu' secara hukman ala sahih menurut pendapat jumhur para ulama hadis. Kerana mana mungkin untuk perintah dan larangan itu datang, melainkan dia mesti datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibus sunnah, yang dituntut kita mengikut teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itu contoh-contoh hadis yang marfu' secara tasrih dan juga marfu' secara hukmi. Dia ada lagi perbahasan contoh-contoh yang lain. Kita akan jumpa juga nanti ada istilah yang disebut sahabat Nabi dia menyebut yarfa'ul hadis ataupun rafa'al hadis. Lepas dia ucapkan hadis sebut rafa'al hadis, ataupun yablughu bihi, ataupun yanmihi, ataupun yarwihi, ataupun riwayatan, ataupun rawahu. Jadi itu juga lafaz-lafaz kinayah yang sahabat Nabi sebut, namun dia terus sebut hadis tanpa menyebut qala Nabi SAW, maka itu juga menunjukkan lafaz itu adalah lafaz yang walaupun sanadnya mauquf setakat sahabat, tetapi hukumnya marfu' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau contohnya nak tengok, kalau kita buka dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah juga menyebut contoh hadis Sa'id ibni Jubair daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, asy-syifa'u fi thalathatin syarbati asalin wa syartati mihjamin wa kayyati narin wa anha ummati 'anil kay rafa'al hadis. Rafa'al hadis itu maksudnya hadis itu telah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu marfu' secara hukman. Baik. Contoh lagi kalau disebut yablughu bihi. Contoh hadis Al-A'raj daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yablughu bihi an-nasu tab'un li Quraisyin. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Abi Hurairah sebut yablughu bihi, dia tak sebut pun qala Rasulullah SAW, dia sebut an-nasu tab'un li Quraisyin, terus begitu. Jadi bila disebut yablughu bihi, telah disampaikan kepadanya sesuatu daripada Rasulullah SAW, maka an-nasu tab'un, manusia itu menuruti akan Quraisy dari segi pemerintahan. Baik-baiklah manusia, buruk-buruklah manusia. Ini pada yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun jumpa istilah yanmihi. Yanmihi, contoh dalam kitab Muwatta Imam Malik rahimahullahu taala daripada Abi Hazim an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu telah berkata, kana an-nasu yu'maruna an yad'a rajulu yadahu al-yumna ala zira'i al-yusra fi as-salah. Adalah manusia, manusia ni para sahabat Nabi, yu'marun, diperintahkan. Adalah manusia ataupun manusia ni rujuk pada sahabat Nabi, yu'maruna, diperintahkan, ataupun kita semua diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri ketika solat, dalam qiyam lah, dalam qiyam. Jadi kata qala Abu Hazim, la a'lamu illa annahu yanmi dhalik, taklah aku ketahui melainkan perkara itu yanmi, disandarkan, disandarkan, asnada, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian lafaz yarwihi ataupun riwayatan ataupun rawahu. Contoh hadis Az-Zuhri daripada Sa'id bin Al-Musayyab daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayatan. Itu sebut riwayatan. Ataupun yarwihi ataupun rawahu, disebut begitu. Terus sebut al-fitratu khamsun au khamsun minal fitrah.
al-khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa taqlimul azfari wa qassus syarib. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab libas. Maka bila sebut Abi Hurairah daripada Sa'id bin Musayyab daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayatan, tak disebut pun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini dipanggil marfu' secara hukmi kerana lafaz ini datang daripada baginda Nabi. Sebab al-fitrah khamsun, antara termasuk perkara fitrah itu ada 5, iaitu khitan, istihdad, kemudian cabut bulu ketiak, taqlimul azfar, potong kuku, dan juga potong gunting misai, potong misai. Maka ini adalah hadis yang marfu' secara hukmi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Ibn Salah, dia kata wa hukmu dhalika 'inda ahli al-'ilmi hukmul marfu' sarahatan. Jadi kesemua hukum tadi, hadis tadi adalah dihukumkan di sisi ulama-ulama hadis sebagai hukum marfu' secara jelas. Adapun wa inna maktafu bil kinayah badal tasrih imma li kaunihi rawahu bil ma'na aw mukhtasaran aw li ghairi dhalika minal aghrab. Jadi kata Ibn Salah, hanya sahaja para perawi hadis meriwayatkannya secara kinayah berbanding dengan menyebut secara jelas Nabi bersabda hadis tadi, disebabkan barangkali mereka meriwayatkan secara makna. Maka mungkin para sahabat Nabi ataupun perawi-perawi tadi meriwayat secara makna, maka mereka tidak menyandarkan terus secara jelas qala Nabi, Nabi telah bersabda, tapi dia membuat secara kinayah, rawahu riwayatan yablughu bihi yanmihi, kepada baginda Nabi SAW. Ataupun mungkin para perawi meriwayatkan secara ringkas, mukhtasar. Hadis itu mungkin panjang, maka diriwayatkan secara ringkas, maka tidak disebut qala Rasulullah SAW, tapi dibuat secara kinayah, secara berlapik, bahawasanya baginda riwayatan lahu ataupun yablughu bihi ataupun yanmi bihi, rafa'al hadis secara kinayah, bagi menunjukkan hadis itu juga adalah marfu' secara hukum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan demikian juga kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Syarah Nukhbah, iaitu Nuzhatun Nazar, juga menyebutkan para ulama hadis memadai, muhaddithun memadai untuk menghazafkan qail, mereka yang mengucapkan hadis tersebut, kerana ikhtisaran, mungkin kerana membuat ringkasan-ringkasan dalam penglihatan hadis, kerana binaan ala wuduh, sebab memang dah jelas memang hadis itu datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itulah sebuah sedikit yang boleh kita tengok daripada contoh-contoh hadis marfu'. Sama ada marfu' itu secara tasrih ataupun secara hukmi, sama ada qauli, fi'li, taqrir ataupun wasfi ataupun sifat, dengan contoh-contoh yang disebutkan sebentar tadi. Jadi harapnya boleh memahami apa yang dikongsikan pada malam ini. Jadi lepas ni kalau kita jumpa hadis tersebut dalam pembacaan kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim, kitab Sunan, kitab Muwatta, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, maka kita akan faham, maka ini walaupun dia mauquf setakat sahabat Nabi sanadnya, ataupun maqtu' terhenti sanadnya setakat tabi'in, tetapi bila ada lafaz-lafaz, ada qarinah, ada petunjuk-petunjuk yang memindahkan sanad mauquf dan maqtu' tadi kepada marfu' hukum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia menjadi hukum marfu' secara hukmi. Wallahu alam. Mohon maaf terlebih 15 minit pada malam ini. Jazakumullah, terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam majlis pengajian kita pada malam ini. Jadi ada soalan saya nak tengok. Saya tak ada soalan dah. Jadi mudah-mudahan semua dapat memahami apa yang disampaikan tadi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqamah untuk kita membaca kitab Taqrirat Saniyah ini. Walaupun agak perlahan kita nak menengok satu-satu, tapi tak apa, kita cuba. Bukan nak cepat untuk mengkhatamkan kitab ini, nak cepat boleh untuk dikhatamkan, tapi biar kita cuba untuk memahami
dengan lebih jelas maksud dalam kitab At-Taqrirat Saniyah ini untuk memahami ilmu mustalah hadis dengan contoh-contoh yang dibawakan tadi agar lebih jelas. Dan insya-Allah pada majlis yang akan datang kita akan masuk perbahasan baru tentang hadis maqtu', yang sanad terhenti setakat tabi'in. Wallahu alam. Naktafi bihadzal qadri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Jadi sama-sama kita tangguh dengan membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Allahu alam. Sama-sama kita tangguh dengan wabillahi taufik, sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullah. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua beroleh barakah untuk memahami akan ilmu mustalah yang berkhidmat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan bertambah kefahaman dan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.